Jika ditanya tentang puteri dongeng, ramai generasi hari ini lebih mengenali watak moden seperti Cinderella atau Snow White. Namun sebenarnya alam Melayu juga mempunyai banyak kisah puteri legenda yang menarik dan penuh cerita luar biasa. Walaupun tidak begitu dikenali pada masa kini, kisah puteri-puteri ini tetap menjadi sebahagian daripada warisan cerita rakyat dan sejarah masyarakat Melayu kita. Nombor 5, Ratu Pelangi Patani. Kerajaan Patani pernah diperintah oleh 4 orang ratu yang dikenali sebagai Ratu Pelangi antara tahun 1584 hingga 1649. Mereka ialah Ratu Hijau, Ratu Biru, Ratu Ungu dan Ratu Kuning. Gelaran Ratu Pelangi diberikan kerana nama setiap ratu diambil daripada warna yang berbeza. Kisah ini bermula apabila Sultan Bahadur Shah mangkat tanpa meninggalkan pewaris lelaki. Oleh itu, puteri sulungnya iaitu Ratu Hijau menaiki takhta sebagai pemerintah Patani. Baginda dikenali sebagai ratu yang bijaksana dan berjaya mengukuhkan kedudukan kerajaan tersebut. Semasa pemerintahan Ratu Hijau, Patani berkembang menjadi pusat perdagangan penting di rantau Asia Tenggara. Pedagang dari pelbagai negara termasuk Eropah dan Jepun datang berdagang di pelabuhan Patani. Keamanan dan kemakmuran negeri ini menjadikan Patani antara kerajaan Melayu yang berpengaruh pada ketika itu. Selepas kemangkatan Ratu Hijau, takhta diwarisi oleh adiknya iaitu Ratu Biru, diikuti oleh Ratu Ungu. Ratu Biru terkenal kerana memajukan sistem pengairan yang membantu pertanian rakyat. Manakala semasa pemerintahan Ratu Ungu, Patani pernah diserang oleh Siam, tetapi serangan tersebut berjaya dipatahkan. Selepas itu, anak kepada Ratu Ungu, iaitu Ratu Kuning menaiki takhta Patani. Ketika pemerintahannya, kerajaan Patani mempunyai sehingga 43 wilayah jajahan termasuk Terengganu. Ratu Kuning memerintah selama kira-kira 14 tahun sebelum mangkat pada tahun 1649 tanpa meninggalkan pewaris. Nombor 4, Puteri Walinong Sari. Puteri Walinong Sari ialah seorang puteri legenda yang dikatakan tinggal di Indrapura dalam kerajaan Pahang Tua. Baginda terkenal kerana kecantikan yang luar biasa serta perwatakan yang kuat dan berani. Selain itu, Baginda juga sangat mahir bersilat serta cekap menggunakan lembing dan pedang dalam pertarungan. Apabila kisah kecantikan dan kehebatannya tersebar ke seluruh alam Melayu, ramai lelaki datang untuk meminang puteri tersebut. Namun begitu, tiada seorang pun yang berjaya menambat hatinya kerana Baginda merasakan tiada yang setanding dengannya. Keadaan itu membuatkan ayandanya mula bimbang untuk mencari pasangan yang benar-benar sesuai untuk puterinya. Pada masa yang sama, seorang raja dari Gunung Tahan iaitu Raja Mambang Segara, turut mendengar tentang kehebatan Puteri Walinong Sari. Tertarik dengan cerita tersebut, Baginda turun dari gunung dengan menyamar sebagai lelaki hodoh untuk melihat sendiri siapakah puteri yang begitu terkenal itu. Apabila mereka akhirnya bertemu, Raja Mambang Segara mencabar puteri itu untuk bertarung bagi menguji kemahiran silatnya. Pertarungan antara dua pahlawan hebat ini berlangsung selama 3 hari 3 malam kerana kedua-duanya memiliki kekuatan yang hampir sama. Pada penghujung hari ketiga, tudung yang menutup muka Puteri Walinong Sari tertanggal dan kecantikannya yang luar biasa membuatkan Raja Mambang Segara terpegun sehingga pingsan. Namun kejadian itu menimbulkan kemarahan ayanda Raja Mambang Segara, iaitu Raja Laksamana Petir yang menyaksikan semuanya dari Gunung Tahan. Baginda melemparkan guruh dan kilat ke Indrapura, lalu Raja Mambang Segara menghilang kembali ke langit. Malam itu, Puteri Walinong Sari bermimpi tentang identiti sebenar raja tersebut, lalu meninggalkan istana untuk mencarinya dan tidak pernah dilihat lagi. Nombor 3, Puteri Gunung Banang. Puteri Gunung Banang ialah salah satu puteri legenda dalam cerita rakyat Melayu yang jarang disebut pada masa kini. Mengikut kisah lama, puteri ini dikatakan tinggal di Gunung Banang yang terletak berhampiran Batu Pahat Johor. Walaupun dianggap kisah dongeng, gunung tersebut benar-benar wujud dan kini menjadi kawasan rekreasi yang popular. Menurut cerita rakyat, Puteri Gunung Banang dipercayai mempunyai pertalian dengan Puteri Gunung Ledang serta beberapa puteri gunung lain di alam Melayu. Antara yang sering disebut ialah Puteri Gunung Panti di Kota Tinggi dan Puteri Gunung Beremban di sempadan Johor dan Pahang. Mereka dikatakan hidup sebagai makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa.
Dalam beberapa cerita, puteri-puteri ini dikatakan membantu pengembara atau penduduk yang sesat di kawasan gunung. Mereka digambarkan sebagai penjaga alam yang hanya muncul kepada orang yang benar-benar memerlukan pertolongan. Oleh sebab itu, kisah mereka sering dikaitkan dengan unsur mistik dan kepercayaan masyarakat lama. Salah satu kisah terkenal tentang Puteri Gunung Banang menceritakan seorang lelaki miskin dan berwajah hodoh yang bertemu dengannya. Melihat kejujuran dan kerajinannya, puteri tersebut membantu lelaki itu menjadi kaya dan kacak. Namun lelaki itu akhirnya menjadi sombong dan melanggar janji yang dibuat. Akibat perbuatannya itu, lelaki tersebut dikatakan telah disumpah menjadi seekor monyet. Kisah ini sering diceritakan sebagai pengajaran supaya manusia tidak melupakan asal-usul dan tidak menjadi angkuh selepas memperoleh kekayaan. Hingga hari ini, legenda Puteri Gunung Banang masih kekal sebagai salah satu cerita rakyat menarik di Johor. Nombor 2, Cik Siti Wan Kembang. Cik Siti Wan Kembang ialah raja wanita yang memerintah Kelantan pada awal abad ke-17. Baginda merupakan puteri Sultan Ahmad dan kehilangan ayandanya pada usia 4 tahun. Selepas itu, baginda ditabal menjadi raja Kelantan sekitar tahun 1610 Masihi. Di bawah pemerintahannya, negeri Kelantan berkembang pesat dalam pertanian dan perdagangan. Baginda juga dikenali kerana memelihara kijang, haiwan yang menjadi simbol pada jata negeri. Minatnya terhadap kijang begitu terkenal sehingga dikatakan terukir pada mata wang negeri. Cik Siti Wan Kembang merupakan seorang pemerintah yang bijaksana dan dihormati rakyat. Baginda berjaya mengekalkan keamanan dan kemakmuran negeri sepanjang pemerintahannya. Kelantan menjadi terkenal dan disegani di rantau Melayu pada masa itu. Namun pada penghujung hayatnya, baginda dikatakan membawa diri ke Gunung Ayam untuk menghambakan diri kepada Allah. Kisah hidupnya selepas itu menjadi misteri dan tidak diketahui lagi. Kepergiannya meninggalkan legasi dan cerita rakyat yang masih diceritakan hingga kini. Nama Cik Siti Wan Kembang kekal terkenal sebagai simbol keberanian dan kebijaksanaan seorang raja wanita Melayu. Legenda ini terus menginspirasi masyarakat, terutama dalam menghargai peranan wanita dalam sejarah. Kisahnya menunjukkan bahawa wanita boleh menjadi pemimpin yang hebat dan berpengaruh. Nombor 1, Tun Fatimah. Tun Fatimah ialah seorang tokoh wanita terkenal dalam sejarah Kesultanan Melaka. Baginda merupakan anak kepada Bendahara Tun Mutahir yang sangat berpengaruh pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Tun Fatimah juga dikenali sebagai wanita yang sangat jelita dan bijaksana. Namun kehidupan Tun Fatimah tidak seindah yang disangka. Suaminya, Tun Ali serta ahli keluarganya telah dibunuh akibat fitnah di Istana Melaka. Peristiwa tragis ini berlaku apabila Bendahara Tun Mutahir dituduh merancang pemberontakan terhadap Sultan. Akibat fitnah tersebut, Sultan Mahmud Shah memerintahkan hukuman bunuh terhadap Tun Mutahir dan keluarganya. Selepas kejadian itu, Tun Fatimah telah dibawa ke istana dan akhirnya diperisterikan oleh Sultan. Namun kemudian Sultan mengetahui bahawa tuduhan terhadap keluarga Tun Fatimah sebenarnya tidak benar. Menyedari kesilapannya, Sultan Mahmud Shah dikatakan sangat menyesal atas tindakan yang telah diambil. Walaupun begitu, Tun Fatimah tetap menjadi permaisuri di Istana Melaka. Baginda kemudian melahirkan 4 orang anak iaitu 2 putera dan 2 puteri. Salah seorang daripada anaknya ialah Sultan Alauddin Riayat Shah II yang kemudiannya menjadi Sultan Johor. Baginda memerintah Johor selama kira-kira 36 tahun selepas kejatuhan Melaka. Kisah hidup Tun Fatimah sering dianggap sebagai antara tragedi paling terkenal dalam sejarah Kesultanan Melayu. Walaupun kisah puteri-puteri ini jarang disebut pada zaman sekarang, legenda mereka masih hidup dalam cerita rakyat dan lipatan sejarah alam Melayu. Setiap kisah bukan sekadar tentang kecantikan, tetapi juga tentang keberanian, pengorbanan dan misteri yang sukar dilupakan. Mungkin selepas ini, apabila kita mendengar tentang puteri dongeng, kita akan teringat bahawa alam Melayu juga mempunyai puteri legenda yang tidak kurang hebatnya.